Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memanjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan juga kebaikan yang telah Allah SWT berikan kepada kita sepanjang tempoh kita hidup, sehinggalah pada hari ini Allah SWT telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai kebaikan untuk dinikmati oleh kita, oleh keluarga kita dan seluruh kaum kerabat kita dan manusia secara amnya. Jadi ini perkara yang penting yang perlu kita syukuri pada setiap kali kita menarik nafas di atas muka dunia ini. Tuan-tuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang zaman ini Islam akan ditekan. Tetapi ia tidak lebih berat daripada tekanan yang berlaku pada zaman Mongol dan juga Tartar. Apakah yang berlaku pada zaman Tartar? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala di dalam Qasidah An-Nuniyah bercerita kepada kita sebahagiannya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, faghada ala sayfi tartar al-alaf fi misli laha madrubatan biwzan wa kadha thamanun mi'inihima fi alfiha madrubatan bil'addi wal-husban. Kata Imam Ibn Qayyim, faghada ala sayfi tartar al-alaf, dibunuh dengan pedang Tartar itu jutaan manusia. في مثل لها مضروبة بوزن وكذا ثمن مئينهما. Begitu juga bukan hanya 1.800.000, 1.800.000 dibunuh. في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. Kalau kita nak kira, hampir 1.800.000 orang dibunuh. Kalau kita nak kira, hampir 1.800.000 orang dibunuh ketika itu. Dan perkara ini bukan hanya dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala juga menyebut perkara yang sama. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala di dalam Minhajus Sunnah juga menyebut perkara yang sama. Tekanan kepada Islam ketika itu sangat kuat, sehingga Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan hebatnya Tartar itu dalam membunuh, sehinggalah orang-orang yang hendak terlepas dari pembunuhan golongan Tartar ini terpaksa menyorok dalam lubang najis dan menyorok di dalam kubur 40 hari selepas Tartar menyerang. Barulah orang keluar daripada tempat persembunyian. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, seolah-olah mayat bangkit daripada kubur. Hatta baka alal Islam, sehinggalah yang meratap terhadap apa yang berlaku kepada umat Islam ini al-Yahud wa kazal majus wa abidus salihin. Yang meratapi terhadap apa yang berlaku kepada orang Islam ini termasuk orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Majusi dan juga orang-orang Kristian penyembah salib ketika itu. Begitu kuat tekanan yang berlaku terhadap orang-orang Islam ini sepanjang zaman. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang berlaku di zaman Nabi, tekanan yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekanan yang berlaku kepada orang-orang Islam ketika itu tidak pernah sekali-kali menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Duka cita itu ada, tetapi tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berputus asa dengan apa yang baginda lakukan.
Begitu juga dengan apa yang berlaku dalam sejarah di zaman Tartar tadi. Bila mana mereka menyerang Baghdad, ramai orang terbunuh, 40 hari, 40 malam. Tidak ada kerja lain bagi puak Tartar melainkan membunuh orang-orang Islam ketika itu. Tetapi situasi itu tidak pernah menjadi penghalang kepada perkembangan Islam. Maka Islam kembali subur, kembali menjadi sesuatu yang dibanggakan, dengan syarat setiap daripada kita ini perlu berperanan. Seperti mana Nabi Muhammad SAW baginda menyusun strategi hijrah, meletakkan orang ini di sini, meletakkan orang itu di sana, untuk menjadikan satu perkara itu terancang. Setiap daripada sahabat Nabi itu ada peranannya. Dan mungkin ada di kalangan kita yang rasa kita tidak ada kemahiran apa-apa. Jadi ini satu pandangan yang kurang tepat. Sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Makhtum, walaupun beliau seorang yang buta, bila Nabi hendak berperang, dia tolong Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah wakilkan kepada dia untuk menjaga Madinah Al-Munawwarah bagi pihak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada perang yang Nabi hantar Abdullah ibn Makhtum menjadi ketua walaupun dia buta. Tuan-tuan, setiap orang itu ada kelebihan masing-masing. Maka kita gunakanlah kelebihan itu untuk kita menjadikan ia sebagai satu sebab untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita rasa lemah dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebaliknya, menjadikan itu sebagai satu punca dan asbab untuk kita semakin akrab dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal pasti apa kelebihan kita, supaya dengan kelebihan itu dapat kita jadikannya sebagai alat untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita meraih keredaan daripadanya. Jangan kita lupa, jam yang rosak sekalipun dalam satu hari 2 kali dia menunjukkan masa yang betul. Maka kita perlu berperanan. Jangan jadikan segala musibah ini sebagai alasan untuk kita tidak melakukan ibadah, tidak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap musibah dan ujian itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap Muslim, sama ada rasa penat, lelah, sama ada berpenyakit, sama ada kecemasan, sama ada kesedihan, sama ada gangguan orang lain, keresahan yang mendalam, sehinggalah duri yang menancap masuk ke dalam badannya, melainkan Allah Jalla wa'ala menjadikan hal itu sebagai asbab kepada pengampunan dosa-dosanya. Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita menjadikan segala apa yang berlaku pada hari ini sebagai satu sebab untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan tidak menjadikan kita lemah dalam menghadapi kehidupan ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kita di atas pertemuan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.